M03 Tingkah laku budaya tempat kerja. Submodul 2 Situasi luar biasa di tempat kerja. Isi kandungan. Tujuan. Pengenalan. Yang pertama, Standard Operating Procedure (SOP). Yang kedua, Procedure Response. Yang ketiga, kemahiran komunikasi. Yang keempat, tahap autoriti. Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai tahap autoriti, punca masalah, perbezaan antara realiti dengan jangkaan, prosedur kawalan piawaian kualiti dan penyelesaian masalah. Pengenalan. Kemahiran komunikasi merupakan kemahiran yang penting untuk menentukan kelangsungan budaya kerja yang berkesan. Kaki tangan organisasi mampu menyelesaikan masalah walaupun keadaan dan situasi sulit dan rumit. Standard Operating Procedure (SOP). Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasi Standard ialah dokumen yang terdiri daripada langkah-langkah proses utama bagi memastikan pengeluaran yang konsisten dan berkualiti. Pekerja perlu faham mengapa alat ini penting bagi organisasi. Definisi SOP. SOP adalah arahan bertulis yang bertujuan untuk mendokumentasikan cara melakukan aktiviti rutin. Sebab utama banyak syarikat bergantung kepada SOP ialah untuk memastikan ketekalan dan kualiti dalam produk mereka. SOP juga merupakan alat yang berguna untuk melaksanakan urusan dan menyebarkan dasar korporat yang penting, peraturan kerajaan dan amalan terbaik. Faedah SOP. Banyak proses di tempat kerja memerlukan pematuhan yang ketat dengan satu set arahan untuk mendapat hasil yang dikehendaki. Malah, pekerja terbaik pun tidak mempunyai ingatan yang sempurna. Jadi, mereka masih memerlukan arahan bertulis untuk dirujuk bagi memastikan semua kerja yang dilakukan dibuat dengan betul. Apabila pekerja baru dilatih, SOP membantu untuk memastikan latihan mereka segar di samping berfungsi sebagai alat rujukan yang penting. Salinan SOP perlu disediakan di lokasi sebenar tempat kerja itu dilakukan. Hal ini akan membolehkan ia diakses dengan segera apabila diperlukan. Ia juga untuk menunjukkan usaha syarikat yang berterusan dalam menyampaikan dasar dan peraturan kepada pekerja. Contoh SOP. Sebarang proses atau tugasan dalam organisasi yang diarahkan oleh pihak pengurusan boleh dicapai dengan cara yang sama dengan mengamalkan SOP. Asalnya, SOP adalah amalan popular dalam bidang pembuatan kerana ia merupakan sebahagian daripada sistem jaminan kualiti. Prosedur Response. Mengamalkan respons yang baik dan mengoptimumkan perancangan dan membolehkan organisasi untuk menangani cabaran-cabaran operasi jangka panjang dan jangka pendek. Cabaran terdekat akan mempunyai kesan, mengganggu pelan jangka pendek dan berakhir dengan satu siri masalah yang perlu diselesaikan untuk minggu-minggu mendatang. Respons akan membolehkan pengguna mengesan punca masalah dan menyelesaikan hal yang sukar di samping membantu dalam pengambilan keputusan untuk yang tepat. Keperluan responsif.
Keupayaan untuk membuat respons yang dinamik kepada peristiwa luar jangka di samping mengekalkan tumpuan pada hal-hal lain menjadi semakin penting. Keupayaan ini lebih penting di semua peringkat perancangan seperti bekalan, pengeluaran dan pengedaran. Melalui KPI sedia ada dan terkini, segera menilai pelan berbeza dan buat keputusan berdasarkan realiti yang bijak. Definisi masalah. Masalah boleh ditakrifkan sebagai satu perkara yang ragu atau sukar yang memerlukan penyelesaian dan sesuatu yang sukar untuk difahami atau dicapai atau berurusan dengannya. Semua masalah mempunyai dua ciri-ciri umum, iaitu matlamat dan halangan. Matlamat. Matlamat merupakan sesuatu yang hendak dicapai atau di mana anda mahu berada. Jika terasa lapar, maka matlamatnya adalah untuk makan sesuatu. Jika anda seseorang ketua sebuah organisasi atau CEO, maka matlamat utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dalam hal CEO, matlamat utama boleh dibahagikan kepada pelbagai sub-matlamat dalam memenuhi matlamat untuk meningkatkan keuntungan. Halangan. Jika tiada halangan, maka tiadalah masalah untuk mencapai matlamat. Penyelesaian masalah melibatkan urusan mengatasi halangan atau rintangan yang menghalang pencapaian matlamat itu. Seorang CEO yang ingin meningkatkan keuntungan akan berdepan dengan lebih banyak rintangan untuk mencapai matlamatnya. Justeru, beliau perlu mengenali halangan itu dan berusaha menangkisnya atau mencari pilihan lain untuk mencapai sasaran tersebut. Penyelesaian masalah. Semua orang menghadapi masalah dalam kehidupan seharian. Ada masalah yang lebih teruk atau kompleks daripada yang lain. Agak mengagumkan jika memiliki keupayaan untuk menyelesaikan semua masalah dengan cekap dan kena pada masanya tanpa sebarang kesukaran. Bagaimanapun, adalah mustahil untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus. Penyelesaian masalah merupakan satu hal yang sangat kompleks. Secekap manapun seseorang, bersedialah untuk menyelesaikan masalah dan akan ada halangan yang tidak diketahui. Walaupun perancangan dan penstrukturan dapat membantu proses penyelesaian masalah dan mungkin boleh berjaya, penilaian yang tepat dan nasib juga memainkan peranan dalam menentukan sama ada masalah itu berjaya diselesaikan. Kelemahan menyelesaikan masalah boleh menjejaskan hubungan interpersonal dan kegagalan perniagaan. Hal ini sering disebabkan oleh sama ada masalah yang tidak dikenal pasti ataupun yang telah dikenal pasti tetapi tidak diuruskan dengan sewajarnya. Penyelesaian masalah melibatkan risiko tertentu dan risiko ini perlu dipertimbangkan kemungkinannya. Jika tidak diselesaikan, pendekatan yang dirujuk biasanya diambil untuk menyelesaikan masalah dalam konteks organisasi atau kumpulan. Bagaimanapun, ia boleh juga digunakan untuk orang perseorangan. Seseorang boleh melakukan kesilapan jika menyelesaikan masalah yang kompleks secara sendirian. Pepatah lama yang mengatakan masalah yang dikongsi bersama akan menjadi ringan adalah satu nasihat yang baik. Berkongsi masalah dengan orang lain bukan sahaja dapat menjadi terapi, malah boleh membantu untuk melihat dari sudut pandangan yang berbeza dan membuka lebih banyak potensi jalan penyelesaian. Peringkat penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah yang berkesan
melibatkan beberapa langkah atau peringkat seperti yang berikut. Yang pertama, kenal pasti masalah. Peringkat ini perlu mengesan dan menyedari kewujudan masalah, mengenal pasti jenis masalah dan menentukannya. Fasa pertama penyelesaian masalah nampak mudah, tetapi ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan dikaji. Mengenal pasti masalah boleh menjadi rumit dan sukar, sama ada masalah itu wujud atau tidak. Kenali dulu jenis masalah itu dan kemungkinan ia melarat dan bagaimana ia boleh difahami. Ambil sedikit masa untuk mencari punca masalah, bukan sahaja untuk memahaminya dengan jelas, malah untuk menyalurkannya kepada pihak lain dengan jelas. Yang kedua, menstruktur masalah. Tempoh pemerhatian, pemeriksaan teliti, pencarian maklumat dan pembentukan gambaran yang jelas tentang sesuatu masalah merupakan sebahagian daripada proses pengenalpastian masalah. Menstruktur masalah pula merupakan tata cara untuk mendapat lebih banyak maklumat tentang masalah itu dan meningkatkan kefahamannya. Inilah fasa untuk mencari dan menganalisis fakta serta membina gambaran yang lebih menyeluruh tentang matlamat dan halangan. Peringkat ini merangkumi bukan sahaja masalah yang remeh, bahkan juga masalah yang lebih kompleks. Yang ketiga, kemungkinan penyelesaian. Pada peringkat ini, hasilkan beberapa bentuk tindakan yang boleh diambil beserta sedikit usaha untuk menilainya. Berdasarkan maklumat yang dikumpul dalam fasa pertama dan kedua dalam rangka kerja penyelesaian masalah tadi, kini tiba masanya untuk mula mencari kemungkinan penyelesaian masalah. Dalam kumpulan, peringkat ini dibuat dalam sesi sumbang saran yang memberi peluang kepada setiap ahli meluahkan pandangan tentang kemungkinan penyelesaian. Manakala situasi dalam organisasi yang mempunyai pekerja pelbagai kepakaran dalam pelbagai disiplin, maka wajarlah didengari pendapat mereka. Yang keempat, membuat keputusan. Peringkat ini melibatkan analisis yang teliti tentang pelbagai tindakan kemungkinan dan memilih penyelesaian terbaik untuk dilaksanakan. Mungkin peringkat ini merupakan bahagian yang paling rumit dalam proses penyelesaian masalah. Dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, inilah masanya untuk melihat setiap potensi penyelesaian dan menilainya dengan teliti. Sesetengah penyelesaian mungkin tidak sesuai disebabkan oleh masalah lain, seperti kekangan masa atau peruntukan. Apa yang penting pada peringkat ini adalah untuk memikirkan kesan buruk jika tiada tindakan untuk menyelesaikan masalah itu. Ada kalanya, usaha untuk menyelesaikan masalah sedia ada boleh menimbulkan lebih banyak masalah lain untuk ditangani. Ambil keputusan tindakan yang mana yang akan diambil, kemudian membuat keputusan adalah merupakan satu kemahiran tersendiri. Yang kelima, pelaksanaan. Peringkat ini melibatkan menerima dan menjalankan tindakan yang diputuskan. Pelaksanaan bererti bertindak ke atas penyelesaian yang dipilih. Semasa pelaksanaan, mungkin lebih banyak masalah akan timbul, terutamanya jika proses mengenal pasti atau menstruktur masalah asal tidak dilaksanakan sepenuhnya. Kemahiran komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk menghantar mesej kepada pihak yang satu lagi dengan jelas dan tanpa sebarang keraguan. Dalam proses sedemikian, usaha pengirim dan penerima mungkin ada yang terjejas. Proses ini boleh diganggu oleh kesilapan apabila mesej sering disalah tafsir oleh penerima.
Jika kesilapan ini tidak dikesan, ia boleh menyebabkan kekeliruan yang luar biasa, pembaziran tenaga dan musibah. Komunikasi dianggap berjaya apabila pengirim dan penerima memahami maklumat yang sama. Komunikasi gagal apabila mesej tidak sampai atau disalah tafsirkan oleh penerima. Ini dinamakan kelemahan komunikasi dan boleh menyebabkan halangan dalam pencapaian matlamat secara peribadi dan secara profesional. Walaupun kemahiran komunikasi sangat penting, masih ramai yang bergelut untuk mencapai tahap yang munasabah. Mereka gagal melahirkan pemikiran dan idea secara berkesan, sama ada secara lisan atau bertulis. Ketidakupayaan tersebut menyebabkan mereka berasa rendah diri untuk bersaing secara berkesan di tempat kerja. Justru ia mengurangkan peluang perkembangan kerjayanya. Kebolehan berkomunikasi dengan baik adalah sangat penting untuk terus maju dalam kerjaya. Untuk mencapai tahap itu, mesej hendaklah disampaikan sepenuhnya dan difahami oleh penerima berkenaan. Jangan sesekali diabaikan gangguan yang boleh merosakkan mesej itu. Halangan dalam komunikasi. Halangan komunikasi boleh timbul pada setiap peringkat proses komunikasi dan berpotensi untuk menimbulkan kekeliruan dan salah faham. Proses komunikasi terdiri daripada pengirim, mesej, saluran, penerima, maklum balas dan konteks seperti yang ditunjukkan pada rajah. Untuk menjadi seseorang komunikator yang berkesan dan dapat menghantar mesej tanpa salah faham dan kekeliruan, tetapkan sasaran untuk mengurangkan kekerapan halangan ini di setiap peringkat proses supaya boleh berkomunikasi dengan jelas, ringkas, tepat dan terancang seperti proses yang berikut. Yang pertama, sumber mesej. Perlu jelas dengan apa yang hendak disampaikan. Perlu yakin bahawa maklumat yang disampaikan memang berguna dan tepat. Yang kedua, mesej. Mesej ialah maklumat yang perlu disampaikan. Yang ketiga, pengekodan, encoding. Proses ini mengubah maklumat yang disampaikan ke dalam pola yang boleh dihantar melalui saluran dan diterjemahkan dengan betul oleh penerima. Kejayaan dalam pengekodan bergantung sebahagiannya pada keupayaan menyampaikan maklumat dengan jelas dan mudah. Juga pada keupayaan untuk menjangka dan menghapuskan punca kekeliruan seperti isu budaya, andaian yang salah dan maklumat yang hilang. Perkara utama adalah untuk mengenali audiens, kegagalan untuk memahami siapakah penerima dan menyebabkan salah faham pada mesej yang hendak disampaikan. Yang keempat, saluran. Mesej akan disampaikan melalui saluran secara lisan, termasuk bersemuka, telefon dan sidang video, video conference, dan bertulis termasuk surat, email, memo dan laporan. Lain saluran mempunyai lain kekuatan dan lain kelemahan. Contohnya adalah tidak berkesan untuk mempunyai senarai arahan yang panjang secara lisan, manakala mengkritik orang lain melalui email pula akan menimbulkan masalah. Yang kelima, penyahkodan, decoding. Pengekodan yang berjaya adalah satu kemahiran. Begitu juga dengan kejayaan penyahkodan. Contohnya, perlu lebih banyak masa untuk membaca mesej dengan teliti atau mendengar secara aktif dan berkesan. Sama seperti kekeliruan yang boleh timbul daripada kesilapan dalam pengekodan. Ia juga boleh berlaku dalam penyahkodan. Hal ini boleh berlaku terutamanya jika
penyahkut itu cetek pengetahuan untuk memahami mesej. Yang keenam, penerima. Mesej disampaikan kepada audiens. Apa yang tercetus di fikiran pengirim adalah tindakan atau reaksi daripada audiens. Perlu diingat bahawa setiap individu ini menyelami proses komunikasi dengan idea dan perasaan yang akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap mesej yang diterima dan juga respons mereka. Komunikator atau penyampai yang berjaya perlu mempertimbangkan hal ini sebelum menghantar mesej tersebut dan mengambil tindakan sewajarnya. Yang ketujuh, maklum balas. Penonton akan memberi maklum balas sama ada secara lisan atau isyarat kepada mesej yang disampaikan. Maklum balas perlu diberi perhatian kerana itulah satu-satunya kaedah untuk meyakinkan pengirim bahawa mesejnya difahami. Jika terdapat salah faham, pengirim masih berpeluang untuk menghantar mesejnya semula. Yang ke-8, konteks. Konteks ialah satu keadaan apabila mesej itu disampaikan. Hal ini termasuklah alam persekitaran atau budaya yang lebih luas, iaitu budaya korporat, budaya antarabangsa dan sebagainya. Menghapuskan halangan. Untuk menyampaikan mesej secara berkesan, hapuskan halangan yang wujud di semua peringkat proses komunikasi. Jika mesej terlalu panjang dan tidak tersusun atau mengandungi kesilapan, ia mungkin akan disalah faham dan disalah tafsir. Halangan dalam konteks ini boleh berpunca daripada penghantaran maklumat yang terlalu banyak dan dibuat dengan pantas, penggunaan perkataan yang kabur dan bahasa badan yang salah juga boleh mengelirukan mesej. Jika ragu, kurang adalah lebih baik daripada lebih. Perlu juga diambil kira kekangan masa orang lain dalam kesibukan masyarakat sekarang ini. Setelah semuanya difahami, teruskanlah usaha untuk memahami budaya audiens agar semua perbualan dengan mereka menjadi mudah dan mesej berjaya disampaikan. Tahap autoriti. Pemerkasaan sering disalah anggap sebagai pilihan binary. Pada hakikatnya, pilihan yang ada berbeza-beza. Tahap kuasa yang berbeza boleh dipisahkan sebagaimana ungkapan Profesor G.M. Spritzer. Pemerkasaan ialah pemboleh ubah yang berterusan. Manusia boleh dilihat sebagai lebih atau kurang kuasa dan bukannya diberi kuasa atau yang tidak diberi kuasa. Aktiviti setiap pekerja boleh dibezakan dalam 7 tahap autoriti seperti yang berikut. Tahap pertama, maklum. Putuskan dan maklumkan kepada pekerja, ini bukanlah pemerkasaan. Tahap 2, jual. Putuskan dan cuba dapatkan komitmen daripada pekerja dengan cara menjual idea kepada mereka. Tahap 3, runding. Ajak pekerja dan pertimbangkan input daripada mereka sebelum membuat keputusan. Tapi pastikan yang keputusan itu datang daripada anda. Tahap 4, bersama. Ajak pekerja untuk sama-sama berbincang dan bermuafakat dalam satu kumpulan. Setiap orang mempunyai hak untuk bersuara. Tahap 5, nasihat. Cuba pengaruhi pekerja dengan pandangan anda, tetapi kesudahannya biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Tahap 6, sahkan. Biarkan pasukan buat keputusan dahulu berdasarkan cadangan mereka, meskipun tidak diwajibkan kalau keputusan itu meyakinkan. Tahap 7, serah.
Biarkan hal itu diurus sepenuhnya oleh pasukan tanpa campur tangan pihak atasan. Tahap kuasa mungkin berbeza bergantung pada topik perbincangan. Contohnya, tiada keperluan untuk memberitahu setiap pekerja yang syarikat itu merancang untuk memerlukan satu unit baru. Yang sepatutnya tahu hanyalah pengarah urusannya sahaja. Pilih pelanggan yang tepat apabila menjual produk baru. Berunding dengan ahli pasukan untuk dapatkan idea dan cadangan demi kebaikan unit perniagaan. Semua ahli pasukan digalakkan terlibat dalam membuat keputusan untuk memilih logo korporat. Walaupun reka bentuk teknikal bagi satu-satu produk adalah hak mutlak tanggungjawab pasukan, namun mereka perlu mendapat bimbingan tentang isu seni binanya. Tanpa mengira siapa buat apa dalam sesuatu pasukan, kadang-kadang perlu juga dipastikan pilihan mereka itu tepat. Akhir sekali, semua kerja diserahkan kepada pihak berkaitan. Walaupun orang yang diberi kuasa terlibat dalam pengekodan, tiada yang terselamat daripada usaha pasukan untuk refactoring. Jadi, bolehlah disimpulkan bahawa tidak semua orang tahu semua bidang. Setiap topik memerlukan tahap kuasa tersendiri. Lagi jauh dia pergi, lagi baik jadinya. Tetapi dalam sesetengah kes, adalah lebih baik untuk bermula dengan memberitahu atau menjual. Kemudian beransur menambah kuasa anggota pasukan apabila pengalaman mereka semakin banyak. Jalan terbaik untuk memberi kuasa kepada ahli pasukan adalah secara beransur-ansur dan sistematik. Tanggungjawab untuk pengurusan kendiri dan membuat keputusan perlu diserahkan kepada pekerja secara sedia ada.